Hai gang, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Hanif Miswan untuk Cool Panas edisi 2021 ini. Dan pastinya di Cool Panas ini seperti biasa, kita akan meneruskan untuk berkongsi dengan pelbagai cerita yang panas-panas kepada anda. Datuk Nicole and David sekali lagi telah mengharumkan nama Malaysia di persada dunia apabila dipilih sebagai legenda atlet terunggul sepanjang zaman, ataupun nama sebenar dalam kategori ini adalah The Greatest Athlete of All Time, dengan undian sebanyak 318,972 undian. Jauh sangat meninggalkan atlet-atlet yang lain di dalam cabaran ini. Apapun, ini adalah satu penghormatan terbesar dan ini kejayaan yang pastinya mendapat tarikan ataupun penghargaan daripada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya peminat-peminat sukan dan daripada Menteri Belia dan Sukan Malaysia sendiri. Apatah lagi, ianya merupakan satu kejayaan di era pandemik di mana kita memang sangat-sangat memerlukan berita-berita dan juga cerita-cerita yang positif segini. Apapun, dan saya ucapkan kepada Datuk Nicole and David, anda tetap nombor satu di hati rakyat Malaysia. Okey gang, sebelum kita ke berita yang seterusnya, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe kami di sini dan juga tekan butang loceng ini untuk anda menjadi antara yang pertama mendapat notifikasi berkaitan dengan apa saja yang kami kongsikan ini. Okey, jom. Okey, baru-baru ini di posting di Instagram, Facebook dan juga Twitter milik Ustaz Zabiliu mengatakan bahawa bantuan ini dengan rasa duka citanya terpaksa dihentikan dan tidak dapat meneruskan bantuan yang ingin dilakukan, iaitu 3 sekolah tersebut dan juga bantuan secara pendidikan kerana atas sebab-sebab yang dikatakan tidak mampu untuk dielakkan. Dan pastinya bukan saja seluruh rakyat Malaysia tapi seluruh rakyat dunia, saya percaya, agak berang dengan berita terbaru ini mengatakan bahawa kenapa bantuan tidak boleh dilakukan. Duit yang digunakan adalah duit sendiri ataupun hasil daripada sumbangan orang ramai dan tidak memerlukan pelbagai lagi karenah birokrasi. Tapi daripada beberapa perkongsian juga yang diberikan mengatakan bahawa bantuan ini tidak dapat diteruskan atas faktor-faktor keselamatan. Kita tahu di daerah Semporna, Sabah itu merupakan sebuah kawasan red zone di mana banyaknya berlaku kes-kes penculikan, kes-kes pembunuhan daripada lanon-lanon yang masih lagi berada di sana, dan ini dikhawatiri boleh menimbulkan rasa tidak selamat ataupun faktor-faktor keselamatan ke atas Ustaz Abid Liu sendiri dan juga pasukan yang ingin membantu. Jadi atas faktor ini mungkinlah ianya menjadi sebahagian besar daripada faktor tentang kenapa bantuan ini tidak dapat diteruskan. Tapi saya percaya pastinya akan ada satu alternatif lain, satu kaedah lain dalam kita terus memberikan bantuan. Kita doakan yang terbaik kepada Ustaz Abid Liu dan juga tim yang sedang berjuang untuk terus memberikan kebaikan kepada semua. Samalah kita pun terus berikan kebaikan kepada semua. Okey gang, ini perkongsian seterusnya di Cool Panas, dan apapun ini merupakan satu perkongsian yang sedikit menyayat hati, saya percaya, kepada saya sendiri dan juga kepada seluruh penonton di Cool TV ini. Ini berkaitan dengan kisah pengebumian Allahyarham Zubaidi Amir Kushairi yang berusia 7 tahun yang baru-baru ini kisahnya gempar apabila ditemui meninggal dunia lemas dalam sebuah tong di rumah ibu kandungnya sendiri. Dan kisah ini mendapat perkongsian yang sangat meluas kerana video yang sebelum itu tular apabila ibu dan bapa angkatnya memberikan perkongsian bagaimana hari terakhir bersama-sama mereka setelah dibesarkan selama 7 tahun dan kemudian diambil semula oleh ibu kandungnya untuk dibesarkan. Dan ianya hanya bertahan selama 3 bulan perpisahan ini kerana selepas itu Allahyarham adik Amir ditemui meninggal dunia. Dan ada juga daripada hasil bedah siasat mengatakan bahawa terdapat kesan-kesan lebam, kesan-kesan yang bukan daripada akibat daripada meninggal dunia ketika mati lemas, dan ini boleh menimbulkan pelbagai syak dan juga keraguan di atas proses siasatan yang dilakukan. Apapun, dalam perkongsian yang baru-baru ini selepas dikebumikan pada 1 Februari yang lalu, dan pastinya ibu angkat kepada adik Amir memberitahu tentang bagaimana sebabnya dengan kehilangan ini, bagaimana anaknya sendiri mimpi tentang kehadiran Allahyarham adik Amir ini. Dalam mimpi mengatakan bahawa akan berjumpa suatu hari nanti, dan kisah ini mendapat banyak sekali liputan media arus perdana dan juga di media sosial, dan kita berharap agar segala kebenaran dapat dirungkai, agar segala keadilan juga dapat diberikan. Apapun, satu pesanan dari saya kepada anda semua bahawa kita tinggalkan ini kepada pihak berwajib, pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan, dan kita apa yang boleh dilakukan adalah mendoakan segala kebaikan kepada Allahyarham adik Amir. Jadi kita ambil waktu sejenak untuk kita memberikan sedikit bacaan Al-Fatihah kepada Allahyarham adik Amir.
Okey, moving on, kita terus sahaja ke cerita keempat di Cool Panas ini, dan pastinya sekarang ini satu lagi kisah yang perlu diberikan perhatian oleh semua ibu-ibu, bapa-bapa dan juga seluruh masyarakat di Malaysia ni. Ini berkaitan dengan satu kes yang bukanlah berita gembira tetapi sangat membimbangkan, iaitu kes pedofilia yang dilaporkan semakin meningkat di negara kita, Malaysia, tanah air kita ini, iaitu telah pun meningkat daripada tahun ke tahun dan sebanyak 1095 kes telah pun dilaporkan pada tahun 2020 sahaja, dengan 25 tangkapan dilakukan berbanding 6 tangkapan berbanding tahun yang sebelumnya. Jadi ini pastinya satu perkara yang membimbangkan, perkembangan yang sangat-sangat menggusarkan. Kita tahu pedofilia ini adalah membabitkan kes kanak-kanak bawah umur yang masih lagi di bawah jagaan ibu dan juga bapa ni. Apapun, sebagai ibu bapa, kepada masyarakat, kepada siapa-siapa saja, kepada adik-adik kita, jagalah diri, jagalah peribadi anda daripada melakukan sesuatu. Kita jangan jemput orang untuk melakukan jenayah terhadap diri kita. Kita pastikan bahawa jenayah itu kekal berada jauh-jauh daripada persekitaran kita. Okey, ingat tu. Okey gang, kita ke cerita kelima dan terakhir untuk Cool Panas pada minggu ini bersama dengan saya, dan pastinya ini satu cerita yang sangat best dan boleh memberikan satu perkabaran gembira kepada penggiat-penggiat seni dunia tanah air. Dan pastinya ini membabitkan 3 nama ini, iaitu Yusri Abdul Halim, Hafsah Hassan dan juga Nora Arifin, yang telah pun dipilih sebagai penerima untuk pingat Panglima Mahkota Wilayah bersempena dengan Hari Wilayah yang telah pun disambut pada 1 Februari yang lalu, dan ini akan dianugerahkan oleh Yang di-Pertuan Agong kita. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Yusri KRU, kepada penulis lirik terkemuka Malaysia dan juga tanah air, iaitu Kak Hafsah Hassan, dan juga kepada penyanyi Nora Arifin. Dan ini saya kira boleh memberikan lonjakan semangatlah kepada mereka untuk terus berkarya dalam memastikan bahawa ianya mampu untuk memberikan kegembiraan dan juga penceritaan yang lebih baik kepada seluruh rakyat Malaysia. Apapun perkara ini telah pun diumumkan, dan tahniah sekali lagi kepada semua bakal penerima pingat bersempena dengan Hari Wilayah. Okey, itu dia 5 cerita bersama dengan saya, Hanif Miswan, untuk Cool Panas, dan pastikan anda terus bersama dengan kami di Cool TV ini untuk kita membongkar, berkongsi dan juga siasat-siasat sikitlah berkaitan dengan cerita-cerita panas yang akan kami bawakan dari minggu ke minggu bersama dengan saya, Hanif Miswan. Jadi jangan lupa like, share dan juga subscribe berkenaan dengan Cool Panas di Cool TV ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Hanif Miswan. Jangan lupa untuk jaga diri, jaga kesihatan dan teruskan berlari. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.